5 negara yang bahaya untuk melancong. Mungkin korang boleh pergi tapi tak balik-balik. Semenjak adanya perkhidmatan penerbangan tambang murah di Malaysia, rakyat dilihat gemar melancong ke luar negara bersama ahli keluarga. Terdengar juga desas-desus di kota London dan di Hanoi, rakyat Malaysia amat mudah dijumpai. Walau bagaimanapun, masih kedengaran bermacam khabar angin berkenaan bahaya melancong tanpa mengambil kira aspek keselamatan di tempat yang kita ingin kunjungi. Kita tidak mahu percutian yang sepatutnya bermula dengan gembira berakhir dengan kisah duka. Berikut adalah senarai 5 tempat paling berbahaya di dunia untuk seorang pelancong. 1. Cape Town, Afrika Selatan. Cape Town mempunyai kebudayaan yang unik hasil gabungan budaya Barat dan budaya Afrika. Walaupun begitu, Cape Town mempunyai beberapa sempadan yang amat berbeza tahap keselamatannya. Salah satu sisi gelapnya adalah menjadi sarang penagihan dadah, pelacuran dan pencuri yang menunggu mangsa. Didorong oleh faktor kemiskinan yang tinggi, kadar jenayah di Cape Town meningkat saban tahun. Di satu bahagian yang dinamakan City Bolt, korang dinasihatkan untuk mengelakkan pengemis kanak-kanak yang akan menjaja pelbagai kisah kesedihan. Mereka bertindak dalam kumpulan dan kesemuanya hanya mensasarkan barangan berharga korang. 2. Caracas, Venezuela. Pada ketika ini, selepas berlakunya ketidakstabilan kerajaan atas penurunan harga minyak, kerajaan Caracas umpama hilang sistem mengawal penduduknya. Terdapat kekurangan bekalan makanan, air, ubat, elektrik dan juga barangan lain sehingga menyebabkan kerap berlaku kejadian ganas dan rompakan. Dilabelkan sebagai berada dalam tahap kritikal kerana jenayah berleluasa seperti pembunuhan, penculikan, pengedaran dadah serta ancaman wabak penyakit, Caracas adalah salah satu destinasi yang perlu anda elakkan. 3. Detroit, Michigan. Detroit dilaporkan mempunyai kadar kemiskinan paling tinggi di Amerika Syarikat. Menurut kajian, Detroit adalah negeri yang mempunyai jumlah penduduk paling bermasalah stres dan juga mempunyai kadar perceraian paling tinggi. Hal ini penyumbang kepada kadar jenayah yang menakutkan. 4. Karachi, Pakistan. Bandar ketujuh paling besar di dunia dan menempatkan hampir 15 juta orang penduduk, Karachi amat berbeza dengan satu lagi bandar terkenal Pakistan iaitu Islamabad. Dengan ancaman jenayah yang berleluasa, golongan pencuri atau perompak yang bekerja dalam kumpulan amat kerap dijumpai berkeliaran mencari mangsa. Dinasihatkan agar tidak keluar pada waktu malam di beberapa kawasan yang terkenal sebagai sarang jenayah seperti Nazimabad dan Gulshan. 5. San Pedro Sula, Honduras. Digelarkan sebagai bandar paling ganas di dunia kerana San Pedro menjadi bandar yang mempunyai statistik kes bunuh tertinggi di dunia walaupun tidak terlibat dalam peperangan. Honduras mempunyai jumlah penduduk hanya seramai 8 juta orang dan kes bunuh berlaku setiap hari dengan purata 20 kes, tetapi apabila difokuskan pada San Pedro Sula, ceritanya bertukar menjadi lebih menakutkan dan ekstrim. Pengedaran dadah, pergaduhan kongsi gelap, rusuhan politik dan perebutan tanah kerap berlaku. Amalan rasuah di kalangan pihak berkuasa juga merencatkan kawalan keselamatan di sana. Salah seorang penduduk di situ berkata yang manusia dibunuh setiap hari macam manusia menembak ayam. Hilang sudah sifat perikemanusiaan, memang gila. Oleh itu bersyukurlah korang masih berada dalam sebuah negara aman damai seperti Malaysia. Okey, kami berharap agar panduan ringkas ini dapat membantu korang merancang percutian ke negara yang lebih selamat. Hati-hati guys. Kematian sakit jantung kini lebih parah. Fenomena serangan jantung di musim pandemik meningkat 2 kali ganda sekaligus mencetus kebimbangan. Mengapa serangan jantung berlaku? Serangan atau kegagalan jantung berlaku apabila jantung gagal mengepam jumlah darah yang mencukupi ke seluruh badan kerana otot jantung semakin lemah akibat daripada beberapa penyakit seperti penyakit koronari arteri, hipertensi, penyakit otot jantung, kardiomiopati dan masalah injap jantung.
Keadaan ini sering dikaitkan dengan kehadiran plak dan lemak dalam arteri yang meningkat serta menyempit ke tahap di mana ia tidak boleh membekalkan cukup darah yang kaya dengan oksigen untuk memenuhi keperluan jantung. Serangan jantung boleh berlaku dengan atau tanpa rasa sakit. Tanda-tanda serangan jantung: sering sesak nafas, sering loya dan berpeluh, sering pedih perut, sering berpeluh sejuk, sering lemah, lesu dan pening, sering berdebar-debar, sering kebas kaki dan tangan, kepala terasa berpusing. Kalau ada di antara kita yang mempunyai tanda-tanda tersebut, elok rasanya buat pemeriksaan sebelum terlambat. Hampir 30% daripada kes kemasukan ke hospital akibat daripada kegagalan jantung berakhir dengan kematian. Sangat menakutkan. Bahaya sup gearbox. Hari Raya Korban datang lagi. Salah satu menu wajib pada setiap Hari Raya Korban adalah sup tulang atau lebih dikenali dengan panggilan sup gearbox. Pada suhu sup mendidih iaitu melebihi 100 darjah Celsius, lemak dari saraf tulang belakang, spinal cord dan lemak-lemak yang melekat pada daging dan tulang akan mencair dan menjadi cairan lemak yang likat dan menjadi sebati dengan kuah sup. Lemak yang terhasil adalah lemak tepu, saturated fat dan mempunyai nilai kalori tersembunyi yang sangat tinggi. Di sini kami nak kongsi 3 bahaya makan daging secara berlebihan. Pertama, kadar kolesterol naik. Daging mengandungi banyak lemak yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Jika kolesterol naik, maka ini ia boleh mengundang pelbagai masalah kesihatan, terutama sekali masalah jantung dan penyakit strok. Kedua, masalah ginjal dan dehidrasi. Protein pada daging yang berlebihan akan menyebabkan ginjal terpaksa memproduksi kencing yang pekat dan akan menimbulkan masalah dehidrasi atau kekurangan air. Kenapa? Kerana protein yang berlebihan di dalam tubuh dapat menyebabkan ginjal memproduksi urin yang lebih pekat dan membuat kita tanpa sadar telah kekurangan kadar air dalam tubuh. Tanda-tanda dehidrasi semakin parah apabila kulit semakin kusam dan nafsu makan bertambah, penyebab obesiti. Ketiga, masalah sakit kepala. Bahaya terlalu banyak makan daging adalah sakit kepala seperti migrain dan malah mungkin lagi teruk kerana kesan dehidrasi. Jika tidak segera ditangani, masalah serius akan timbul seperti masalah strok. Oleh itu, berhati-hatilah wahai penggemar daging. Anda boleh makan, tetapi jangan terlebih makan, pasti akan ada masalah kesihatan nanti. Ini secara tidak langsung dapat menjawab kenapa sering berlaku kejadian mati mengejut di kalangan umat Islam, terutamanya setiap kali selepas musim perayaan, kerana kita tidak beringat ketika makan juadah hari raya.